Hai, Assalamualaikum adik-adik yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini adik-adik bersama Ustazah dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Tajuk kita hari ini ialah Diriku Bersih, Bidang Ibadah Tahun 2. Jom adik-adik kita belajar bersama. Adik-adik yang dirahmati Allah, Ustazah harapkan di akhir pembelajaran nanti adik-adik dapat mencapai beberapa objektif pembelajaran, iaitu yang pertama, adik-adik dapat menyenaraikan alat-alat istinja selain daripada air. Yang kedua, adik-adik dapat menerangkan syarat-syarat beristinja selain daripada air. Yang ketiga, adik-adik dapat menjelaskan tentang cara-cara beristinja selain daripada air. Yang keempat, adik-adik dapat menganalisis kepentingan beristinja selain daripada air. Dan yang kelima, adik-adik dapat merumuskan keutamaan beristinja mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang dirahmati, cuba adik-adik lihat gambar raja ini. Gambar raja ini menunjukkan tempat untuk kita qada hajat, iaitu buang air kecil dan air besar. Sudah tentu selepas kita buang air kecil dan air besar, kita akan beristinja. Adik-adik, apa itu istinja? Istinja ialah menyucikan najis dari tempat keluarnya najis sama ada daripada kubul ataupun dubur. Dan hukum istinja adalah wajib. Terdapat dua bahagian alat-alat untuk beristinja. Yang pertama, air mutlak yang biasa kita gunakan untuk bersuci, dan yang kedua ialah benda-benda kesat. Apa itu air mutlak dan apa itu benda-benda kesat? Jom adik-adik kita lihat. Adik-adik yang dirahmati Allah, terdapat 7 jenis air yang boleh dibuat bersuci atau kita sebut sebagai air mutlak. Air yang pertama, salji. Yang kedua, air hujan. Yang ketiga, air laut. Yang keempat, air embun. Yang kelima, air sungai. Yang keenam, air mata air. Dan yang ketujuh, air perigi. Apa pula alat-alat istinja selain daripada air mutlak? Iaitu benda-benda kesat. Contohnya apa? Contohnya seperti tisu, kertas, kain, batu, daun kering, kulit kayu. Itulah adik-adik, selain dari air mutlak, kita boleh gunakan benda-benda kesat yang Ustazah sebutkan tadi untuk beristinja. Bila kita nak gunakan ni? Contohnya, bila ketiadaan air ataupun air hanya sedikit, yang ada hanya untuk kita buat minum sahaja. Jadi, kita boleh pilih cara kedua untuk beristinja menggunakan benda-benda kesat. Seterusnya, 4 ciri-ciri bagi alat-alat yang adik-adik pilih untuk digunakan beristinja. Baiklah, ciri-ciri yang pertama ialah benda-benda kesat. Contohnya, kertas ataupun batu. Yang kedua, bukan benda-benda yang dimuliakan. Contohnya, makanan seperti roti. Roti tidak boleh digunakan untuk beristinja kerana roti adalah makanan. Baiklah, yang ketiga, bersih dan suci. Bukan seperti najis ataupun darah. Dan yang keempat, boleh menghilangkan najis. Bukan benda-benda yang licin seperti botol ataupun kaca. Plastik juga tidak boleh digunakan untuk bersuci kerana sifatnya licin. Maka, jika licin, najis tidak dapat disucikan. Jadi, sebelum adik-adik menggunakan alat-alat istinja, adik-adik perlu memastikan 4 ciri ini ada pada benda-benda tersebut. Baiklah, syarat-syarat beristinja selain daripada air. Untuk menggunakan benda-benda kesat, yang pertama, najis tidak boleh beralih dari tempat asal. Contoh, keadaan apabila jika najis itu terjatuh pada kaki
Maka, najis perlu disucikan dengan air. Tidak boleh digunakan benda-benda kesan. Baik, yang kedua, najis itu masih belum kering. Najis itu basah lagi. Najis masih pada kubul atau dubur. Najis tidak berpindah dan masih kering. Dua syarat beristinja selain daripada air.